Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam program Statocast episod ke-6 yang dibawakan khas kepada anda oleh Biro Kerohanian dan Kepimpinan Medical Student Club sesi 2020 dan 2021. Jadi pada hari ini kita ada topik yang sangat special dibawakan kepada anda semua, sidang pendengar yang dihormati sekalian. Jadi hari ini kita nak berbicara tentang topik Kun Anta bersempena dengan Bulan Al-Quran yang dibawakan oleh pihak MSC. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita dive in further into this discussion. Kita nak berkenalan dulu dengan panel kita pada hari ini. Sejujurnya pada hari ini kita ada dua panel khas yang dibawakan kepada anda semua, iaitu saudari Suraya Yasmin tahun keempat, pelajar tahun 4, dan Afifah Zazali pelajar tahun 2. Sebenarnya bila kita nak kenal lebih lanjut lagi dengan panel kita pada hari ini, jadi kita kena describe lah kan panel kita. Sebenarnya saya akan describe Suraya, saya akan describe Afifah dan Afifah akan describe saya. Sejadinya saya akan describe Suraya. Sejadinya Suraya adalah seorang pelajar lah ya. Saya kata yang sangat sangat rajin, sangat kalau dalam batch kita orang Suraya ni dikenali oleh seorang yang sangat semua orang tahu dia ni. Sebab apa? Sebab dia sangat peramah dengan semua orang. Jadi saya boleh tak Suraya describe Afifah ni macam mana? Junior debate kan? Silakan. Okay, sangat mengejutkan lah sebenarnya Syarifah punya description tu Untuk Afifah ni sebenarnya macam mungkin sekali dua je kot pernah jumpa. So, kita kan tahun 4, Afifah tahun 2. So mungkin description saya ni lebih kepada impression lah sebenarnya, bukannya kenal. Tapi Afifah ni mungkin seorang yang pendengar yang baik lah. Macam tu. Dia lagi-lagi banyak bercakap kan. Dia pendengar yang baik lah. Lepas tu dia juga macam saya rasa lah dia ni pandai bagi reaction yang tepat yang kita nak. Orang-orang yang cakap ni macam ni dia pandai lah bagi reaction macam tu. Lepas tu lagi satu yang saya ingat waktu saya jumpa dia, waktu kan kita sekejap ada face to face hari tu kan. Saya waktu first time saya jumpa kan, saya nampak dia kecil-kecil comel je. Saya rasa macam kena protect dia ni macam tu lah. Tu impression saya dekat dia. Okay, kalau daripada Afifah pula, macam mana Afifah describe diri saya sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. So saya pun macam tak pernah jumpa dari face to face dengan Kak Syaf. So apa yang saya kenal Kak Syaf ni orang yang happy go lucky. Lepas tu satu benda yang saya suka dengan Kak Syaf ni, dia ada pendirian dan dia berpegang dengan pendirian dia. So macam berani, confident. Saya suka confidence Kak Syaf. Betul. Allah, terlalu tinggi description yang diberi oleh Afifah. Okay, sebenarnya kenapa kita suruh panel kita describe each other? Sebenarnya dia sebenarnya sangat berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu topik Kun Anta, be yourself. Sebab kita tahu kan, be yourself ni adalah kita boleh katakan satu trend dan satu fenomena zaman sekarang ni kan. Sikit-sikit kau jadi je lah diri kau sendiri, be yourself. Tak kisah dekat mana pun, orang akan sentiasa nak uphold that kind of way of life, be yourself. Dan according to lifehack.org yang saya baca sekarang ni, be yourself ni dia selalu dikaitkan dengan jangan aim untuk please others and don't worry about how others views you, learn more about yourself. Dan kita tahu kan sekarang ni zaman yang kalau dari segi entertainment ni pun, kalau dari segi perkara yang diwar-warkan oleh barat ke ataupun dari segi K-pop ni, even dulu beberapa tahun kebelakangan ni ada satu lagu Humud Al-Huda yang nak portray how to be yourself and how to kun anta. Kun is jadilah kan, anta is kamu. So you do you macam gitu kan. Sebenarnya
Saya nak tanya soalan yang pertama kepada panel kita yang sangat special pada hari ini, kepada saudari Suraya. Suraya, sebenarnya konsep Be Yourself ataupun Kun Anta ni macam mana sebenarnya? Boleh tak ceritakan kepada kami yang ada sidang pendengar, sebenarnya Kun Anta ni macam mana konsepnya? Silakan Suraya. Okay, thank you Pika. Tapi sebelum saya mula lah, saya bagi disclaimer lah sikit. Saya punya saya ni masih belajar, so kalau ada salah bolehlah betulkan. Dan sebab saya pun sendiri banyak lagi kena belajar dan cetek ilmunya, jadi bolehlah macam mungkin ada serta-serta pendapat ataupun konsep ataupun apa-apa yang saya share ni mungkin tak kena dengan pendapat orang lain, tapi apa-apa pun kalau salah boleh betulkan. Okay, first saya rasa lah macam konsep Be Yourself ni dia sangatlah luas dan subjektif. Macam kita tak boleh nak cakap macam kalau macam ni karakter orang ni salah, kalau macam ni karakter orang ni betul. Kita tak boleh cakap ini ya, ni betul, ni salah. Kita tak boleh cakap macam tu. Dia tak ada cut point dia. Dia macam terlalu subjektif dan luas lah pasal Be Yourself ni. Tapi kalau kita cakap pasal Be Yourself je macam Pika cakap tadi lah, kita mesti akan macam fikir pasal kau jadilah diri kau, asalkan kau bahagia tak apa. Mesti macam benda-benda macam tu lah kan. Tapi kita tak tahu, kita tak tahu konsep sebenar Be Yourself tu macam mana. So kalau apa yang saya nak share ni, daripada yang saya baca dan saya dengar daripada macam video Timeng dan apa yang saya baca dekat apa yang saya carilah kan. Satu benda pasal Be Yourself ni, dia kena macam kita kena faham yang kita nak be original. Dan be original ni kalau kita macam kita kan ada agama kita sendiri kan. So be original kita ni macam kita nak in a way be a good Muslim macam tu lah. Bukanlah macam sebab kita kan ada agama kita. So kita macam ada guideline yang kita kena ikut, kita ada limitation, boundary yang kita kena jaga sebab kita ada agama yang jaga kita. So macam be yourself kita ni tak boleh sesuka hati yang macam aku, kau yang self-centered macam tu. Kita kena faham yang kita ada surrounding yang kita kena jaga macam tu lah. Kita ada agama yang jaga kita, yang kita kena jaga juga orang lain. Macam tu lah, be yourself yang macam tu konsep dia. Lepas tu macam dalam masa yang sama, konsep Be Yourself ni kita kena faham yang tak salah pun kalau kita ni pelik daripada orang lain. Contoh yang saya boleh bagi, macam contohlah pasal kalau agama tu sendiri pakai stokin. Mungkin tak ramai orang pakai stokin sekarang, tapi kalau kita punya community, Yusim, mestilah macam kita senang je nak nampak orang pakai stokin kan. Tapi kalau dalam kita duduk dekat komuniti luar kan, mungkin pakai stokin tu bukan satu benda yang biasa lagi. Mungkin macam tu. So tak pelik pun kalau kita pakai stokin dengan kasut sandal tu buka. Tapi maksudnya benda nak cakap asalkan kita jaga aurat dan kita ada pendirian yang kita kena jaga aurat, kita kena pakai stokin tu. Walaupun nampak pelik, kenapa pakai stokin dengan kasut yang macam tu, contoh lah kan. Tapi benda tu tak perlu pun kita rasa pelik sebab kita tahu kita ada jati diri kita. Betul lah, be yourself kita, macam tu lah, itulah diri kita macam tu lah. Lagi satu kita kan ada hadis riwayat Muslim yang cakap yang Rasulullah SAW bersabda, Islam tu muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Maksudnya nak cakap kat sini, tak apa untuk awak jadi pelik dari diri awak sebab tu karakter awak. Macam tu lah. Tak apa kalau benda yang, macam cakap, tak apa kalau satu dunia cakap benda tu salah, tapi kamu ada jati diri kamu ada pendirian kamu ada karakter kamu sendiri dan kamu ikut benda tu dan benda tu betul walaupun orang lain cakap salah, tak semestinya kamu kena ikut lah benda tu. Asalkan kita ada pegang pada jati diri kita, tak over the limit macam tu lah. Saya rasa macam tu kot konsep yang kita nak bawa hari ni.
Betul tu sebab saya pun macam nampak kan zaman sekarang ni semua orang terlalu nak uphold the concept be yourself tapi tak pernah fikir dia punya boundaries. Tak pernah fikir yang sebenarnya kita ni sebagai seorang Muslim pun kita ada limitasi kita. Dan juga kita kena ingat juga yang kita ni hidup bermasyarakat. Kita bukan hidup seorang-seorang. So jadinya kita kena tahu dalam pada kita nak menjaga jati diri kita, kita nak jadi diri sendiri tu kita kena entertain juga our surroundings. Kita kena jangan terlalu be self-centered. Dan macam yang Suraya cakap tadi, sebenarnya nak be yourself tu konsep tu sendiri bukanlah ada black and white. Macam ni salah, macam ni betul. Dia sebenarnya dekat grey area and semua ni bergantung kepada kita punya judgement as a human being. Macam mana kita nak kekalkan jati diri kita. Jadi kita nak beralihlah kepada panel kita yang kedua pada hari ini. Jadinya saya nak tanya dekat Afifah lah kan. Sebab tadi kita dah cerita sebenarnya kalau kita nak jadi diri sendiri ni kita kena ada guideline-guideline kita as Muslim. And kita kena tahu limitasi kita. So jadinya saya nak tanya dekat Afifah sebenarnya macam mana kita nak jadi diri kita sendiri kalau kita tak kenal diri kita sendiri kan. So jadinya macam mana kita nak kenal diri kita. Silakan Afifah. Okay, thank you Kak for the question. Bila kita nak kenal diri kita, maksud saya bila kita nak jadi sesuatu benda tu, kita kena ada ilmu tentang tu. Jadi perlulah kita untuk kenal diri kita dulu sebelum kita be ourselves. So macam mana pula kita nak dapatkan ilmu tu? So kita kena berbalik kepada orang yang balik kepada siapa yang menjadikan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. So first of all, bila kita nak kenal diri kita, kita kena cuba untuk dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kenapa pentingnya benda ni untuk bantu kita kenal diri kita? Sebab bila kita kenal dengan Allah, dalam proses kita mengenali Allah, kita dekatkan diri dengan Allah, kita akan rasa yang Allah akan bantu kita, pemudahkan kita tunjukkan apa sebenarnya hala tuju kita. Dan dalam proses kita nak dekatkan diri dengan Allah pun, contoh macam kita baca Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri Allah guide kita macam mana, apa yang sepatutnya kita jadi as a Muslim. Contohnya dalam surah Az-Zariyat, Allah dah nyatakan dia jadikan kita untuk kita sembah kepada Allah. Lepas tu dalam surah Al-Baqarah Allah pun bagi tahu yang dia telah jadikan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. So tu dah dua benda yang kita tahu yang as a Muslim itu yang patutnya jadi. Lepas tu dalam Al-Quran sendiri banyak lagi Allah bagi guide kat kita macam mana kita pilih untuk jadi orang yang macam mana. Dan Al-Quran Allah tunjuk orang-orang yang rugi macam mana, orang-orang yang beruntung macam mana, orang-orang yang berjaya macam mana. Kat situ Allah dah guide kita. Lepas tu, basically apa yang Allah minta kita untuk jadi seorang tu, sebab apa yang Allah ajar kita tu supaya kita jadi orang yang lebih baik. Lepas tu bila kita dah jadi lebih baik, secara tak langsung kita pun akan disukai oleh orang sekeliling kita. Dan kita kejar redha Allah, kita pun dapat redha manusia juga. Macam lepas tu bila kita cuba jaga hubungan kita dengan manusia, cuba jadi diri yang manusia suka, yang orang sekeliling kita suka, kita pun boleh juga dapat redha Allah. Tapi ayat dia hablum minan nas, hablum minallah. Lepas tu jadi kat situ kita dah tahu itu patutnya kita jadi. Itu yang pertama, dekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, kita cuba muhasabah diri, tengok apa kelemahan diri kita. Dan kita kena terima kelemahan diri kita tu dan usaha untuk perbaiki dia. Dan kita ada kalau kita ada kelemahan, maka kita ada kelebihan juga. So kita tengok pula kelebihan kita. Kat situ kita
Maksudnya kat situ kita dah tahu, oh ini potensi kita, dan kita boleh guna potensi kita untuk cuba perbaiki kelemahan kita untuk jadi orang yang lebih baik. So itu je cara mungkin membantu untuk kita kenal siapa diri kita. Maksudnya kat sini untuk kita mengenal diri kita sendiri adalah benda yang sangat penting lah, sebab kalau kita tak kenal diri kita, macam mana kita nak sayang dekat diri kita dan macam mana kita nak jadi diri kita yang sebenarnya dekat depan orang lain kan. So jadinya seperti yang Afifah dah mention tadi kan, bila kita nak mengenal diri kita sendiri, sebenarnya kita kena kenal siapa pencipta kita. Sebab bila kita kenal siapa pencipta kita, kita automatically kita akan belajar juga apa limitasi kita dan guideline kita as a Muslim. So jadinya kita tak orang panggil blindly follow whatever like people say, macam kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni, tapi because we know that we are Muslim, so we be original, be ourselves, kita tak ikut benda-benda yang menyimpang daripada Islam kan. Walaupun satu dunia macam tadi Suraya cakap kan, walaupun satu dunia buat benda tu tapi kita tahu benda tu bertentangan dengan Islam, kita be ourselves, be a Muslim, so kita tak ikut benda tu. So ini kita nak beralih dekat soalan seterusnya kepada Suraya kan. Sekarang ni macam kita tahu kan, bila kita dalam satu circle, macam contoh kita dalam kita punya circle of friends kan, macam dekat kawan-kawan dengan kawan-kawan kita ke, ataupun kita dalam masyarakat, kita dalam society kan, kita macam kadang-kadang kita tend untuk menjadi orang lain in order for us to fit into that circle of friends, for example. In order for us to fit into that society, kita nak masuk dengan semua orang ni, kita jadi orang lain. So ini worth ke kalau kita nak menjadi orang lain semata-mata untuk kita masuk dekat dalam situasi ataupun dalam masyarakat tersebut? Adakah berbaloi? Silakan Suraya. Okay, soalan ni sebenarnya susah jugalah bagi saya untuk jawab, sebab itulah kita biasa macam beritahu konsep, okay, kita kena cari teorinya, tapi bila dalam realiti kehidupan tu susah kita nak buat. Macam benda ni dinamik lah, kita banyak situasi yang kita kena ubah ikut keadaan kita macam tu kan. Tapi macam yang saya cakap tadi lah, macam nak cakap dia tak ada black and white. Dia macam kalau salah ke kalau kita nak ubah diri kita sebab nak fit into circle. Kita tak boleh nak cakap benda tu salah dan tak boleh juga nak cakap betul selalu macam tu lah. Sebabnya kalau lah saya nak jawab soalan ni kan, mungkin saya boleh jawab dengan satu contoh. Saya ada seorang kawan yang karakter dia introvert. Dia tak banyak cakap lah, dia memang introvert. Tapi untuk dia nampak dia approachable, dia bercakap lah dengan kita orang. Okay, dia bercakap dengan kita orang yang banyak cakap ni. Lepas tu tapi lama-lama dia punya karakter dia yang introvert tu tak hilang pun dari diri dia. Kita orang pula yang cakap dengan dia. Sebab kita orang dah nampak dia ni approachable sebenarnya. Dia ni boleh masuk lah dengan kita orang sebenarnya. Tapi itulah dia, maksudnya dia fit into the circle, dia berubah sekejap in order dia macam bagi orang nampak, oh aku ni boleh je nak borak sekali, aku ni tak sombong pun, macam tu lah. Supaya orang tak nampak dia macam lain daripada orang lain kan. Dia fit into the circle, tapi dia tak kekal dalam dia tak kekal pun sentiasa dalam sifat yang lain yang bukan diri dia tu. At last dia akan macam jadi diri dia sendiri juga dan orang faham dia lepas tu, macam tu lah. Maksudnya nak cakap kat sini, kalau lah konsep dia macam ni, kalau lah fit into the circle dia macam ni, tak apa bagi saya lah. Macam tak apalah untuk kita be yourself tapi in a better way lah. Kita nak jadi diri sendiri tapi in a macam kita improve diri kita. Contoh analogi yang saya boleh bagi, kopi kan. Kopi kan sifat dia macam pahit kan. Tapi ramai orang dia macam akan ubah sifat kopi, ubah sifat kopi tu, akan buat macam kopi tu
ikut cita rasa dia dengan macam ada orang dia tambah coklat, karamel, gula ke, susu ke, macam tu lah. Supaya macam kopi tu menepati rasa, cita rasa orang-orang tu. Tapi karakter kopi yang pahit tu still ada. Efek dia bila orang minum still macam menyebabkan orang bertenaga, boleh tak tidur ke macam tu lah. Still ada efek kopi tu. Maksudnya nak cakap karakter kopi tu dia tak hilang. Macam tu juga manusia tau. Macam kalau orang tu jenis macam dia pendiam, tak semestinya kalau dia dah dia berubah sekejap in order macam orang faham dia dan supaya dia boleh masuk dengan orang lain. Tak semestinya karakter dia tu hilang. Dia still ada jati diri dia macam tu lah. Dan benda tu penting lah macam lain lah kalau orang tu berubah memang sampai memang tak ada dah, hilang dah jati diri dia yang baik-baik tu semua dah tak ada dah sebab dia dah berubah jadi orang lain. Itu memang salah lah saya rasa. Tapi kalau dia berubah supaya dia jadi lagi baik, benda dan diri dia tu sendiri still ada dan benda tu tak jadi masalah pun. Sebab saya rasa macam kita kan hidup dalam masyarakat kan. Benda ni macam perlulah kita be yourself tapi in a better way tu. Macam jadi diri sendiri tapi improvekan diri. Sebab mungkin orang akan cakap macam kiranya macam kita ni nak bagi orang nampak kita baik je lah macam tak nak bagi orang nampak kita punya buruk macam tu lah. Saat kita macam kena je improve diri ni supaya nampak baik. Bukan macam tu sebenarnya. Kita macam nak jadi baik ni bukan untuk buat orang lain rasa kita baik. Kita nak jadi baik, kita nak diri kita ni, diri sendiri kita ni, be yourself tu baik untuk diri kita sebenarnya. Bukannya kita nak capai expectation orang, bukannya untuk orang suka dengan kita, bukan sebab tu. Kita be yourself in a good way tu untuk diri kita. Sebab basically kalau kita jadi baik pun, automatic orang akan suka kita. Kiranya orang suka kita bukan sebab kita mencapai expectation dia orang, tapi sebab kita naturally baik. Macam tu lah maksudnya. Macam tu kot saya nak cakap macam fit into the society ni. Macam fit into the circle ni. Dia macam variable. Tak apa untuk kamu berubah sekejap untuk fit into the circle. Tapi basically pegang pada diri sendiri. Ada prinsip diri sendiri tu pegang. Jangan hilang kamu punya jati diri tu. Macam tu lah. Faham. So jadinya apa yang kita boleh simpulkan sebenarnya whether or not kita nak try to be something or someone else is based on our judgement lah. Kalau katakan kita rasa macam kalau katakan kita boleh nak jadi try untuk to be in a good way, kita ke arah tu lah. So jadinya kan macam saya sukalah apa yang saya cakap tadi kan pasal kopi tu kan. So sebab yang pasal bila kita tahu yang kita ni sebenarnya berbeza-beza kan. Walaupun kita ni berbeza-beza tapi kita tahu yang kita ni macam gini, orang ni macam gini. So bila dalam masa sama walaupun kita tahu diri kita macam ni tapi kita try untuk improve diri kita ke arah yang lebih baik, sebenarnya tak salah pun kan kalau kita nak try to be better. In the same and at the same time kita pun try to be ourselves juga as much as possible. So jadinya saya nak beralih kepada panel kita yang seterusnya kan. Bila tadi Suraya pun ada cakap pasal sebenarnya kita as manusia ni kita punya traits and character kita beza-beza. Dan tadi pun Afifah ada cakap juga yang kita kena acknowledge kelemahan dengan kekurangan. Jadinya kita boleh nampak sebenarnya bila kita jadi diri sendiri dan manusia ni adalah karakter dia berbeza-beza dan sangat bervariasi kan. So macam mana sebenarnya bila dalam keadaan kita yang pelbagai ni kita boleh melengkapi each other dan macam mana kita play role as a human being in a society. Ada tak mungkin cerita ataupun kisah daripada Al-Quran tentang sebenarnya kita ni adalah dalam pada kita kepelbagaian kita ni sebenarnya saling melengkapi. Mungkin Afifah boleh ceritakan apa-apa kisah ataupun daripada Al-Quran ataupun daripada kisah para sahabat. Silakan. Okay. Dalam Al-Quran
ada satu cerita tentang para nabi yang mana daripada kisah ni nak tunjukkan pentingnya kita jadi be ourselves. So kita dapat lihat dalam surah At-Taha dari ayat 25 sampai 35. Iaitu bermula dengan ayat qala rabbi shrah li sadri sampailah innaka kunta bina basira. So daripada ayat dalam surah At-Taha ni menceritakan tentang Nabi Musa yang mana dia diperintahkan untuk berdakwah, untuk berhadapan dengan Fir'aun. Lepas tu dalam masa dia menerima taklifan tu dia sedar, dia acknowledge dia punya kelemahan diri dia yang mana dia kurang mahir untuk berpidato. Jadi dia, walaupun Allah dah dia tahu yang Allah dah bagi dia mukjizat untuk bantu dia, dia still lagi kata meminta kepada Allah untuk dipermudahkan urusan dia, bantu dia, dan dalam doa dia juga dia minta, dia tahu yang dia ada kelemahan, jadi dia minta saudara dia untuk bantu dia dalam berdakwah, berhadapan dengan Fir'aun ni, sebab dia tahu saudara dia boleh bantu dia. Kat situ nak kata Nabi Harun dengan Nabi Musa ni personality yang berbeza. Nabi Musa ada kurang dekat sini, Nabi Harun ada kelebihan dekat sini. So kita boleh tahu nak kata kat sini, tak apa jadi diri kita. Maksudnya kita sedar, it's okay kita ada kelemahan tu, kita tak perlu pun down. Sebab kita ada Allah, kita ada orang di sekeliling kita. Kat situ hebatnya kisah Nabi Musa ni nak tunjuk dekat kita. So dalam tu kita belajar yang sebenarnya jadi diri kita ni sebenarnya satu bless, satu rahmat yang Allah bagi. Sebab bila kita masing-masing jadi diri kita yang sebaiknya, so kita boleh tengok orang berbeza-beza, kita boleh cuba kita kata raikan, hargai kat situ. Macam mana Nabi Musa buat. Lepas tu cakap pasal meraikan, ada lagi satu kisah para sahabat, iaitu kalau rasanya semua orang macam pernah dengar kisah seorang para sahabat ni, nama dia Nuaiman. So Nuaiman ni personality dia suka bergurau, pandai buat helah. So dia ni antara para sahabat yang macam orang kata paling beranilah nak bergurau dengan Rasulullah tu. Ada satu kisah ni yang mana satu hari ni Nuaiman ni pergi pasar. Lepas tu dia tengok dekat penjual madu tu, dia tengoklah tak ada orang nak beli madu dekat penjual tu, tapi dia tak ada duit nak beli kat sedar dia baik. Lepas tu datanglah akal dia. Dia cakap dekat penjual madu tu, dia cakap ikut aku pergi satu rumah ni, aku tahu orang tu mesti nak beli punya madu kau. Macam tu lah. Lepas tu dia pun ikutlah Nuaiman ni, cari Nuaiman. Lepas tu Nuaiman pun bawa lah dia ke rumah Rasulullah SAW. Jadi waktu sampai kat depan rumah Rasulullah tu, Nuaiman suruh dia tunggu kat luar dulu, penjual tu cakap tunggu kejap. Tapi dia ambil madu tu, lepas tu dia pergi rumah Rasulullah, dia ketuk, lepas tu dia bagi tahu ni madu untuk Rasulullah. Lepas tu Rasulullah pun sukalah orang bagi dia madu, dan kebetulan dekat rumah Rasulullah pun ada para sahabat yang lain. Jadi macam mereka ni macam seronok dapat madu. Lepas tu Nuaiman pun keluar daripada rumah tu, Nuaiman pun pergi jumpa dekat sahabat tu, dia cakap kamu tunggu je kat sini, nanti dia keluar lah. Lepas aku nak pergi balik sekejap, ada kerja. Lepas tu nampak tak kat situ elah yang Nuaiman buat. Lepas tu penjual madu pun tunggu lama betul. Jadi dia macam dah rasa tak boleh jadi ni. Jadi dia pun ketuk rumah Rasulullah. Lepas tu Rasulullah pun pelik, kenapa? Kamu dah ambil madu saya, kenalah bayar. Lepas tu kat situ Rasulullah dah tahu ni mesti Nuaiman kenakan dia lagi. Jadi Rasulullah pun panggil Nuaiman, tanya sendiri, tanya dengan Nuaiman kenapa dia buat macam ni. Jadi kat situ Nuaiman pun cerita yang dia sebenarnya nak dapatkan kebaikan, tapi dia tak ada duit. Jadi
Rasulullah pun macam dengan para sahabat yang lain pun macam terhibur dengan apa yang Nur Aiman buat. Nampak tak? Dia berani untuk buat, berani nak kenakan Rasulullah tu. Kalau kita macam, takkanlah kau nak kenakan Rasulullah kan? Tapi dia berani jadi diri dia, kenakan Rasulullah. Tapi dalam dia kenakan Rasulullah tu sebenarnya ada kebaikan yang dia dah buat. Satu, dia dah gembirakan Rasulullah dengan para sahabat yang lain, dengan bagi madu, buat helah dia. Lepas tu lagi satu, dia dah tolong penjual madu tu. So kat situ, mungkin orang lain akan nampak kita punya personality tu macam pelik ataupun macam tak sepatutnya. Tapi kita kena beranilah berusaha. Selagi benda tu tak, orang kata tak mendatangkan kemurkaan Allah, tak menampil batas. So, confidence to be ourselves. Itulah kita boleh belajar. Wow. Subhanallah. So jadinya kan bila kita dengar dua kisah tersebut kan, kisah Nabi Musa dan juga kisah Nur Aiman tu, kita boleh nampak kan sebenarnya bila kita jadi diri kita sebenar, kita tak rugi pun kan. Bila kita try jadi diri kita sebenar dan juga kita acknowledge yang sebenarnya kita macam gini macam ni. So jadinya key dia kat sini, kita dalam keadaan kita nak jadi diri kita yang sebenar tu, kita kena acknowledge juga diri kita ni sebenarnya macam mana, apa kelemahan kita, apa kita punya kekuatan. So jadinya bila kita dah kenal diri kita baru kita boleh jadi diri kita yang sebenar dan kita boleh gunakan sebenarnya kekuatan kita tu ke arah yang lebih baik. So jadinya sebelum saya nak recap lah kan, sebelum saya nak wrap up the session, jadi saya nak recap balik apa sebenarnya kan yang apa ni panel kita dah ceritakan kat kita pada hari ini. So jadinya bila kita go through the discussion just now, tahu yang Quran ni sebenarnya adalah perkara yang sangat subjektif. So kenapa saya cakap subjektif macam saya cakap tadi, macam mana kita nak jadi diri kita yang sebenar, macam mana kita nak betul-betul tunjukkan personality kita sebenarnya macam gini. Kita kena distinguish juga kita ni personality kita yang macam mana kita nak tunjuk ke orang lain adalah kita kena tahu yang personality kita yang baik kita boleh tunjukkan, yang buruk kita kena improve. Dan kita kena tahulah sebenarnya jati diri kita sebagai seorang Muslim adalah macam gini. Kita kena obey, kita kena mentaati apa benda sekalipun yang telah digariskan oleh syariat, dan juga kita kena berpandukanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. So bila kita tahu limitasi kita sebagai seorang Muslim, kita tahu yang jati diri kita sebenarnya macam gini, jadilah apa pun dekat surrounding kita, jadilah orang masyarakat moden zaman sekarang ni macam-macam ideologi, macam-macam perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam, tapi kita tahu yang kita ni sebenarnya macam gini, kita be original, be ourselves, so kita tak ikut dengan apa-apa yang bertentangan dengan Islam. Tapi kita ingat ilmu itu pun sangat penting. Sejadinya bila kita nak mendapatkan ilmu tu, kita kena dekat dengan pencipta. Sejadinya kita juga kena reflect baliklah apa benda yang kisah-kisah terdahulu yang telah digariskan dalam Al-Quran. Nak jadi orang yang berjaya ke, nak jadi orang yang rugi ke, tapi tak ada siapa nak jadi orang yang rugi kan. Sejadinya kita kena mengelakkanlah daripada berbuat apa-apa yang telah dibuat oleh orang terdahulu. Sejadinya key dia kat sini yang boleh saya betul-betul simpulkan, dalam pada kita nak jadi diri kita sendiri, kita kena tahu limitasi kita. So jadinya bila kita nak tahu limitasi kita tu adalah dengan ilmu. So jadinya barulah kita boleh menjadi seorang Muslim yang sejati. Dalam apa pun badai ke, onak duri ke yang kita lalui kan dalam dunia moden zaman sekarang ni, tapi kita still boleh jadi diri kita yang sebenar. That's conclude our discussion pada hari ini. So jadinya sebelum aku nak tutup lah kan, sebab kita kan sibuk daripada tadi kan, kita sibuk cakap pasal be yourself. Jadi kita nak tanyalah dekat panel kita pada hari ni kan, sebenarnya diorang rasa macam mana dengan diri diorang sekarang ni? Diorang happy ke dengan personality mereka yang sampai ke hari ini? Macam saya dah 22, Suraya 22, Afifah 20 tahun dah hidup ni kan. Apa pendapat diorang tentang personality diri diorang sendiri? Adakah diorang mampu untuk jadi diri diorang sendiri, be yourself tu kan, dekat depan kawan-kawan, dekat depan orang lain? So kita tanya Suraya dulu lah. Macam mana Suraya? Wah,
itulah orang cakap kalau orang yang bercakap ni lagi dekat daripada orang yang mendengar. Apa yang dia cakap tu lagi dalam patutnya diterima daripada orang yang mendengar. Kalau tanya pasal okey ke macam mana, happy ke dengan diri sendiri sekarang macam tu rasanya. Kalau saya lah, susah je nak jawab soalan ni, tapi saya boleh cakap yang masih lagi ke arah yang nak improve diri sendiri kot. Dia tak macam saya cakap, bukanlah saya nak cakap saya lebih kurang lah macam kurang self love kot. Dia macam tu lah, saya rasa kurang self. Dia macam lebih kepada macam rasa banyak lagi kena improve, macam tu lah. Macam ada banyak lagi personality saya yang kena baiki kot, macam tu kot. Kalau katanya apalah. Tak tahulah. Okay, kita tanya Afifah pula lah kan. Afifah macam mana Afifah? Kalau dari Afifah sendiri, honestly, cakap pasal diri sendiri ni itulah kita suruh biasa, tapi kadang-kadang bagi Afifah untuk Afifah berani untuk be ourselves bila Afifah dah orang kata selesa dengan orang tu baru kita berani. Tapi kalau kita tak pernah terus kita tak pernah tu, kita orang kata macam fasa mengenali orang tu, jadi kita tak jadi diri kita sendiri lagi. Macam kita analisis macam tu dulu. Okay. Lepas tu bila kalau kita jadi diri sendiri pula, first of all, bila mula-mula kita jadi diri sendiri, maksudnya kita buat apa yang kita suka, mestilah kita happy kan. Tapi kadang-kadang bila kita dah buat, contoh misalnya macam kita terkeluar perangai kita kan, our self sendiri tu. Tapi dia macam lama-lama nanti kadang-kadang kita terreflect, macam tanya balik, patut ke aku buat benda tu? Macam tu kan. Kadang-kadang bila fikir balik macam, dia macam, apa orang kata macam, down juga macam kenapa aku buat benda tu macam tu, walaupun sebenarnya itu diri kita sendiri. Tapi itulah macam kita dah ulang-ulang tadi, bila kita dah buat benda tu kita kena terima tu kelemahan kita. Dan macam Kak Su cakap masih kena improve lah diri sendiri tu untuk jadi ourselves yang in a better way. Itulah. Okay, tadi kita dah dengan Kak Su, lepas tu dah dengan Afifah, kita dengan Kak Syaf pula lah. Dia happy ke? Betul, banyak orang ke, Ashrika pun kena. Kalau macam diri saya sendiri lah kan, dalam pada nak jadi diri sendiri tu dekat depan orang lain, saya rasa saya tak boleh nak apply 100% like what macam apa yang orang nampak itulah diri saya. Saya rasa saya tak boleh lagi, tak ke tahap tu lagi lah. Sebab saya rasa macam Suraya cakap tadi, sebenarnya untuk fit into the society, kadang-kadang kalau kita alter macam ubah diri kita part yang gini untuk contohnya untuk fit into the circle, saya rasa tak salah pun kan benda tu. So jadinya saya pun walaupun saya sayang diri sendiri tapi saya macam tak 100% still show myself, sebab macam saya rasa semua orang ada macam satu aspek diri dia yang dia tak tunjuk dekat semua orang, yang dia memang dia keep private, macam betul-betul diri dia je tahu diri dia macam ni. So jadinya saya dekat phase tu lah. So jadinya sebagai penutup yang betul-betul penutup, saya nak concludekan lah sebenarnya be yourself ataupun konsep pun anta yang telah diberi oleh saudara Arif Hakimi kepada kita orang semua pada hari ini sebenarnya bukan konsep yang mudah untuk dibicarakan. Sebab kalau katakan dia bukannya semudah kita cakap kau jadi je diri kau jadi je, you do you girl lah, macam tu. Dia bukan semudah itu sebab kalau katakan kita nak jadi diri kita, sebenarnya kita kena mencari dulu identiti diri kita ni yang macam mana. So step untuk mencari diri sendiri tu macam yang Afifah dah huraikan tadi, macam mana kita sebenarnya kena kembali kepada pencipta kita kena reflect diri kita menggunakan kitab Al-Quran, kita kena dengar balik kisah-kisah sahabat Nabi supaya bila kita menjadi diri kita yang sebenar tu, kita dah tahu yang itu sebenarnya diri kita nak jadi macam itu, dan kita tahu kita hargai diri kita yang macam gitu sebenarnya. So jadinya sebagai penutup, saya nak nasihatkan dekat semua orang, walaupun kita ni adalah orang yang beza-beza kan, tapi itulah yang menjadikan kita ni orang yang
masyarakat yang bervariasi, dan itulah sebenarnya menjadi kekuatan kita sebab kita ni berbeza-beza. Jadi jangan terlalu sedih dan jangan terlalu hold on to the fact that yang kita ni berbeza sangat dengan orang lain. Sebab bila kita, walaupun kita berbeza, kita sebenarnya ada kita punya kualiti yang orang lain tak ada. Macam contoh, walaupun kita rasa macam kita ni orang macam tak ada apa-apa specialty, tapi sebenarnya orang lain bila tengok kita, dia nak jadi macam kita. Sebenarnya my advice is be content with ourselves. Sayang diri sendiri, be macam self-love tu is come first, is always prioritize self-love. Dan jangan terlalu tengok orang lain, kenapa dia macam gini, kenapa dia ada macam gini, aku tak ada. Jangan terlalu tengok benda macam ni, jangan insecure dengan semua benda lah sebenarnya kita. Jadi be grateful and try to improvise ourselves macam yang tadi speaker kita dah cakap kan. Try improvise ourselves, to be a good person, to be a good Muslim, and then we can be ourselves and you do you. So jadinya sebelum saya tutup, saya harap sidang pendengar semua dapat mengambil apa-apa pengajaran yang telah, mungkin kita orang tak ada nak bagi apa sangat, tapi kita orang harap yang kita orang dapat bagi maybe food for thought untuk korang reflect balik diri. Mungkin ada apa-apa idea yang mungkin boleh korang ambil daripada perbincangan kita pada hari ini. Dan saya nak berterima kasih sangat bagi pihak MSC kepada dua orang speaker panel, apa lagi nak cakap, yang sangat berdedikasi, yang sangat bernas dan brilliant idea yang telah dilontarkan. Terima kasih atas masa dan peluang juga untuk saya untuk kita orang dengar segala poin-poin hujah-hujah yang telah diberikan oleh Suraya dan Afifah. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum saya tutup, pastikan make sure jangan lupa tekan like button, subscribe and comment dekat YouTube MSC. Okay? Sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Bye. 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 Thank you. Terima kasih.